Okey. Baik. So tujuan cikgu record adalah untuk apa? Untuk cikgu akan naikkan ataupun cikgu upload video-video ini di dalam YouTube channel dan kamu boleh menonton daripada sana untuk mengulang kaji. Okey, untuk mengulang kaji. Ya, untuk dapat likes tak lah. Cikgu tak dapat likes pun. Yang penting untuk apa? Untuk kamu semua boleh menonton semula. Cikgu tak kejar likes tak kejar likes. Okey. Baik. Jom kita lihat berkaitan dengan iklim. Iklim di Malaysia, jenis dan iklim di Malaysia. Baik. Kita mulakan. Dan kalau untuk kamu semua, cikgu harap kamu semua juga ada sebelum tu, cikgu harap kamu juga semua ada buku teks kat sebelah. Ada buku teks. Untuk apa? Untuk rujukan ajalah. Kalau tak ada, tak apa. Okey, boleh go through, okey, sama-sama untuk buku teks ini. Kalau ada lagi baik. Itu penting. Yang kedua, cikgu ada nota ke tak cikgu? Ada. Tetapi kita akan bagi nota selepas habis bab. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami lebih mendalam bila kita buat nota. Jadi mula-mula kita belajar daripada buku teks, kemudian baru kita tengok nota. So kita dapat 2 kali pemahaman. Right. So kita sambung kembali, iaitu berkaitan dengan jenis dan ciri iklim di Malaysia. Apakah jenis iklim di Malaysia? Soalan ini selalu yang ramai bertanya. Baik, jenis dan iklim di Malaysia ini sebenarnya adalah iklim khatulistiwa. Malaysia memang mengalami iklim khatulistiwa. Dan iklim khatulistiwa ini merujuk kepada panas dan lembap. Ingat lembap sepanjang tahun. Dan kamu tengok betul-betul ejaan lembap tu LEMBAP, lembap. Bukan LAMBAB. LEMBAB tu untuk orang yang lembap ataupun binatang yang lembap, bergerak perlahan. Ini LEMBAP. Lembap tu sebenarnya adalah kita kata sebagai wet. Hot and wet. Panas dan lembap sepanjang tahun. Itu. Panas dan lembap. Cikgu, confirm lah. Mungkin ramai tanya, cikgu, confirm lah kalau panas mestilah lembap, berpeluh-peluh badan kita. Tak. Kalau di Arab Saudi, di kawasan gurun panas, mereka tak ada panas dan lembap. Mereka ada panas dan kering. Dekat kawasan gurun, kalau kamu pergi gurun, memang panas. Tapi kamu tak berpeluh. Kamu tak berpeluh. Panas tapi tak berpeluh. Kerana apa? Kerana tidak ada wap air yang ada di udara gurun panas. Tak ada wap air. Kalau di Malaysia ni, dia lembap. Sebab apa? Udara di Malaysia ini, dia ada banyak wap air. Sebab tu dia panas dan lembap. So kalau kat Malaysia ni, kalau panas dan lembap, kalau kamu berada di luar panas tu, kamu akan cepat berpeluh. Baik. Ada yang tanya, cikgu, khatulistiwa tu apa cikgu? Khatulistiwa tu merujuk kepada garisan khatulistiwa. Ingat lagi tak garisan khatulistiwa? Garisan khatulistiwa yang ada di bumi, garisan tengah-tengah tu, itulah dia garisan khatulistiwa. Dan negara yang berada di kiri dan kanan, di atas dan bawah garisan khatulistiwa tu, itu akan mengalami iklim khatulistiwa. Ingat tak? Faham tak? Faham ke tak faham? Elisa. Cikgu tanya sekali lagi. Peher ke duk peher? Kan? Faham so itu maksud khatulistiwa. Maknanya iklim khatulistiwa, maknanya iklim untuk kawasan yang berada di garisan khatulistiwa bumi. Barat dan timur. Baik, iklim jenis ini dialami oleh kawasan yang terletak di antara garisan lintang antara 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah
hingga 10 darjah selatan garisan khatulistiwa. Oh, ya ke cikgu? Ya? Okey. Kalau tak percaya, cikgu tunjukkan kamu. Bagaimana roper dia. Bagaimana rupa dia. Rupa berkaitan dengan garisan khatulistiwa itu. Baik. Garisan khatulistiwa itu kalau kita nak lihat, dia berbentuk seperti ini. Okey, iaitu yang ini. Okey, sekarang kita berada di Malaysia. Kalau kamu lihat, okey, kita berada di Malaysia ni kan. Okey, kalau kita tengok tentang garisan itu, kita akan lihat garisan dia adalah seperti ini. Mana pergi dia? Grid lines. Okey, baik, nampak tak tu? Okey, yang equator tu, garisan equator tu, dia tulis ekuator tu kan. Ekuator tu, itulah dia khatulistiwa. Garisan khatulistiwa. Dan untuk negara-negara yang berada daripada 0 darjah ini sampai 10 darjah ni. Okey, ini 10 darjah 10 darjah ke utara, dia akan mengalami iklim khatulistiwa. Dan juga ke bawah 10 darjah selatan, 10 darjah S tu kan, south, selatan, itu juga akan mengalami iklim khatulistiwa. Berapa lebar garisan tu? Uish. Mencecah berapa? Kalau nak tahu lebar dia, lebar garisan itu adalah daripada kosong sini sampai ke 10 ini lebih kurang 1088 km. Nampak tak? 1088.86 km. 1088 km luas. Besar. Okey, memang besar. Jadi seluruh kawasan itu akan mengalami iklim khatulistiwa. Okey, jadi kalau kita lihat semua kawasan yang berada di 010 ni, 010 ni pun khatulistiwa, 0 hingga 10 utara. Okey, sampai keliling bumi lah. Kan? Dan juga 0 hingga 10 selatan. Maknanya bahagian bawah dia. Bahagian bawah dia 10 selatan tu, itu juga akan mengalami iklim khatulistiwa. Nampak? So yang ada semua tu, itu adalah iklim khatulistiwa. Okey, termasuklah Malaysia, termasuk juga Brunei, termasuk juga Indonesia, okey, dan juga sedikit Filipina. So itu semua mengalami iklim khatulistiwa, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan iklim khatulistiwa di globe ataupun di muka bumi kita. Alright. So sekarang dah faham tu garisan khatulistiwa dia. So kita lihat kembali berkaitan dengan nota kita pada hari ini. Okey, iaitu daripada buku teks. Sekejap cikgu tengok Okey, baik. So kalau kita lihat ni, itulah dia maksud. Okey, garis lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan. Baik. Jadi kalau ada yang bertanya, cikgu, iklim tu apa sebenarnya, cikgu? Iklim ni sebenarnya merujuk kepada suhu. Okey, suhu, hujan, tekanan udara dan angin. Sesuatu tempat selama 30 tahun. Maknanya, okey, iklim tu merujuk kepada apa tahu? Suhu, merujuk kepada bilangan hujan, merujuk kepada tekanan udara. Okey. Oh ya ke, Suvita? Okey. Dan juga tentang angin. So itu yang dikatakan sebagai iklim. Okey. So Suvita tanya, okey, kalau ramai orang tanya kalau cakap Palung, okey, ramai yang tak tahu. Macam saya cakap, cikgu. Okey, senang je. Kamu cakap je. Okey, kampung saya di kawasan daerah Jelebu ataupun Jempol. Baik. So apa beza cuaca dengan iklim, cikgu? Okey. Sebenarnya cuaca termasuk dalam salah satu komponen iklim. Cuaca tu, panas dan hujan tu, okey, cuaca kan merujuk kepada panas dan hujan kan. So cuaca juga adalah salah satu komponen dalam iklim.
Maknanya di sini kalau kita kata cuaca. So kalau cuaca pun juga adalah sebahagian daripada yang dikategorikan sebagai iklim. So suhu, hujan, tekanan udara, angin dan cuaca juga adalah dikatakan sebagai iklim. Iklim. So itu maksudnya. Okey. Jangan tanya, oh iklim, okey contoh macam, oh iklim apa? Iklim khatulistiwa. Oh ya, iklim khatulistiwa tu macam mana? Oh, iklim khatulistiwa tu, okey contohnya suhu dia, purata dia antara 28 hingga 32 darjah Celsius. Hujan dia memang banyak, lebih daripada 1200 mm. Tekanan udara dia okey tinggi dan dia mengalami angin. So bermakna kalau nak explain iklim khatulistiwa tu kena mentionkan semuanya. Kena mentionkan suhu, mentionkan hujan, mentionkan tekanan udara, mentionkan angin dan sebagainya. Baru kategori iklim. Ya betul, milimeter. Betul Santosh, yes. Okey. Baik. So yang info ni, okey, nanti cikgu akan tunjukkan sebab kalau kita tunjuk awal-awal info ni sebenarnya tidak memberi makluman. So kita tengok dulu yang bawah ni ya. Baik. Ciri iklim di Malaysia. Ada pun matematik dalam geografi. Memang ada sikit je. Baik. Ciri iklim di Malaysia. Hujan mana boleh ada mm, cikgu? Kenapa pula hujan tak ada mm? Baik. Nanti cikgu terangkan, Santosh Das. Nanti cikgu terangkan. Okey. Baik, dia macam ni. Kita tengok ciri iklim di Malaysia. Suhu. Okey, di Malaysia ni suhu dia memang tinggi. Betul? Suhu tinggi dan hampir sekata je sepanjang tahun. Maksudnya apa? Maksudnya hampir sama je tinggi dia sepanjang tahun. Tak pernah lagi tiba-tiba turun, okey, rendah, kemudian tiba-tiba naik lebih tinggi. Tak. Dia hampir sekata. Itu satu, suhu tinggi. Yang kedua, min suhu tahunan tinggi, iaitu 27 darjah Celsius. So mungkin ada yang bertanya, cikgu, min suhu tahunan tinggi 27 darjah Celsius. Saya selalu ambil ukuran suhu di luar. Kalau tengok dekat jam kat dalam kereta ayah ke kan, ada dia tunjukkan suhu di luar sampai 32, kadang 34. Macam mana dia boleh dapat 27, cikgu? Okey, kena faham. Dia kata min suhu. Min ni bermaksud, ini dia. Min suhu tahunan ialah jumlah min suhu bulanan dalam setahun. Bahagikan dengan 12. Maknanya, okey, min itu bermaksud average, purata. Min itu bermaksud average atau purata. Okey. Jadi macam mana dia nak kira, cikgu, min suhu tahunan tu? Oh, senang je. Tengok ni. Ini contoh dia. Korang tengok bawah ni. Okey. So kalau korang tengok bawah ni, ini okey, min suhu bulanan. Min suhu bulanan. Okey, untuk Januari contohnya dia ambil ada 31 hari Januari kan. So dia ambil okey, siang okey berapa, malam berapa suhu, siang berapa, malam berapa, setiap malam sepanjang bulan Januari tu. Kemudian dia bahagikan dengan 30 hari dan dia dapatlah purata ataupun min suhu tahunan, suhu bulanan bagi Januari adalah 27.9. So Januari dia dapat 27.9. Februari min suhu bulanan adalah 27.7. Mac 28.6, April 29.1, dan begitulah bulan-bulan yang seterusnya sampailah Disember. So bila dah dapat Disember tu, dia campurkan semua ini, jumlah min suhu bulanan dalam setahun, dia campurkan semua ini, dia bahagikan dengan 12. So dapat berapa? Dapatlah 27.8. Faham? Ini maksud min suhu tahunan. Boleh faham ke tak boleh faham? Untuk min dulu. Faham ke tak faham? Boleh
Siapa yang tak faham? Kalau tak faham, boleh tanya direct message pada cikgu kalau malu. Kalau malu nak tanya, boleh tulis dalam direct message, cikgu saya tak faham yang inilah cikgu. Boleh. Cikgu akan terangkan. Semua faham? Semua faham Okey. Sebab penting untuk kita ketahui semua ni Okey. Baik. So, dah faham? Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu julat suhu tahunan. Julat suhu tahunan kecil, iaitu 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Baik, cikgu, julat tu apa? Okey. Julat suhu tahunan adalah min suhu bulanan tertinggi tolakkan dengan min suhu bulanan terendah. Okey. Okey, baik, bagus. Tak apa. Julat ni macam ni. Okey, kita tengok yang suhu ni. Okey, kita tengok suhu ni. Okey, kalau kamu tengok suhu ni, bagi tahu cikgu, bulan mana suhu dia, min suhu dia paling tinggi? Bagi tahu cikgu, yang mana satu min suhu bulanan yang paling tinggi? Bulan apa? Bulan mana yang paling tinggi? Daripada Januari sampai Disember ni? Mei ke? Okey. Jawapannya apa? Jawapannya April. Nampak tak ni April? 29.1 kan? Itu yang paling tinggi. Yang lain 27, 27, 28, 28, 27, 27, 28, 27, 27, 27, 26. Okey. Baik, itu yang bulanan tertinggi. Kamu cari pula min suhu bulanan terendah. Mana yang paling rendah? Bulan mana yang paling rendah? Bagi tahu cikgu. Januari, Februari, Mac, Mei. Yang memang pas. Okey. So, Jun, Ogos. Okey. Ya, betul. Okey, so kalau kita lihat yang paling rendah adalah Disember, iaitu 26.9. So, julat suhu tahunan adalah min suhu tertinggi tolakkan dengan min suhu terendah. So, kalau kita nak kira, kita akan kira seperti ini. 29.1, okey, tolakkan dengan iaitu 26.9. So, sekarang berapa? Berapa dapat? 29.1 tolak 26.9. Siapa boleh jawab? Jawapannya apa? Berapa? Tolak kan? Siapa dapat bagi jawapan? 29.1 tolak 26.9. Jadi jawapannya berapa? Okey, 2.2. Betul? Bermakna okey, kalau kita lihat di sini, julat suhu tahunan kecil iaitu 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Maknanya betul lah tu. Nampak tak? Betul kan? So kamu dah tengok dah. Oh, yang tertinggi tolakkan yang terendah. Dapatlah julat suhu tahunan kecil. Nampak tak? Maknanya sepanjang tahun sebenarnya min suhu dia tidak ada banyak perbezaan. Itu dipanggil julat. Ingat, julat ialah tertinggi tolak terendah. Ingat je yang tu. Tertinggi tolak terendah. Tak faham boleh tanya. Ada siapa lagi yang tak faham? Faham tak semua ni? Aiman Solihin, Amy, Edisa Damia, Hafina Q, Lavina, Lee Shane, Prisha N, Sulaiman, Suvita Levi. Boleh Okey. Baik, bagus. Baik. So, kita dah belajar tentang dua perkara. Min suhu bulanan dan juga julat suhu tahunan. Julat suhu tahunan tu maknanya untuk 1 tahun. Baik. Kemudian ada beza lagi. Satu lagi point.
julat suhu harian. Nampak tak? Julat suhu harian. So, julat suhu harian yang besar, iaitu antara 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Bagi stesen berhampiran pantai, ataupun 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius bagi stesen di pedalaman. Apa maksudnya, cikgu? Okey, kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar. Sekejap 3 minit, sekejap. Okey, kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Okey, baik. So, ada siapa lagi yang kat sini yang tak faham? Okey, semua faham Okey, baik. So, kita nak tengok tentang julat suhu harian. Okey, ingat kita belajar ada tiga perkara kat sini, iaitu yang pertama berkaitan dengan pertama kita belajar tentang mean suhu tahunan. Mean suhu tahunan maknanya suhu setiap bulan itu akan dicampurkan semuanya dan dibahagi 12 bulan.
Okey, dapatlah min suhu tahunan iaitu 27. Okey. Julat suhu tahunan iaitu suhu bulanan yang tertinggi tolak dengan terendah. Baik. Julat suhu harian macam mana cikgu? Julat suhu harian adalah bermaksud suhu sehari itu yang paling tinggi tolakkan dengan yang paling rendah. Contoh, kalau katakanlah suhu pada waktu tengah hari. Kat Malaysia ni tengah hari memang panas, kan? So suhu waktu tengah hari katakanlah pukul 12 pukul 12 tengah hari. Suhu dia katakanlah adalah mencecah 36.5 darjah Celsius. Tapi menjelang pukul 12 tengah malam ataupun pukul 1 pagi. 1 pagi, kan? Biasanya suhu telah turun hingga ke 28.5 darjah waktu malam. Waktu malam 1 pagi. Jadi kalau kamu tolakkan kedua-dua ini, 36.5 tolak 28.5 bermakna berapa kamu dapat? Kamu dapat iaitu sebanyak berapa? Sebanyak iaitu 8 darjah. Ya, dapatlah 8 darjah Celsius. Betul tak? So 8 darjah Celsius. Betul? So, betul tak cikgu cakap tadi bahawa sebenarnya julat suhu harian tinggi iaitu mencecah 8 ataupun 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius di kawasan pantai, dan kawasan bandar macam kita ni semua antara 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Itu dipanggil julat suhu harian. Boleh faham? Ingat, julat suhu harian yang tertinggi tolak terendah. Boleh ke tak boleh ni? Nak tanya dulu, boleh ke tak boleh ni? Boleh faham ke tak faham ni? Boleh? Boleh? Ada nak tanya apa-apa? Ini pengiraan suhu. Yes, silakan Suvita. Nak tanya apa? Tak faham yang mana? Yang mana yang tak faham? Ada yang tak faham. Yang lain tak faham. Tak faham maths. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang mana satu? Dia ada 3 pengiraan kat sini. Yang mana satu yang kamu tak faham? Min ke? Julat ke? Julat suhu harian ke? Ataupun julat suhu tahunan? Yang mana satu yang kamu tak faham? Kena spesifik. Kita tak boleh kata, cikgu saya tak faham. Kat mana yang tak faham? Tak tahulah cikgu, tapi saya tak faham. Tak boleh macam tu. Kamu kena spesifik. 3. Siapa lagi yang tak faham 3? Siapa lagi yang tak faham? Siapa lagi yang tak faham? Min suhu tahunan tak faham. Baik. Min suhu tahunan tak faham. Baik. Tak apa. So kita go through slow untuk kita memahaminya. So kita mulakan dulu dengan min suhu tahunan. So cikgu akan buat secara whiteboard kat sini. So kita akan buat tentang min suhu tahunan. Baik. Min suhu tahunan min suhu tahunan. Baik. Sebenarnya min itu dalam bahasa Inggeris ejaan dia adalah, dia bukan minimum tapi dia min. Pernah tak korang belajar dalam bahasa Inggeris min, median, ataupun dalam bahasa Malaysia min, median dan juga mode? Pernah tak? Ataupun mean dalam bahasa Inggeris, median dan juga mode. Kan? Baik. So mean suhu tahunan tu bukan minimum. Mean itu adalah sebenarnya average ataupun purata. Mean itu adalah average
ataupun BM mean dia mean, yelah betul lah. Memanglah dalam BM, okey, mean itu okey ialah MEAN, merujuk pada bahasa Inggeris. Bahasa Malaysianya MIN. Takkan nak je MEAN juga. Nanti mian pula bunyinya. So, kamu kena faham. Okay. Mean tu average. Median itu adalah yang di tengah-tengah, betul? Yang di tengah. Maklumat ataupun data yang di tengah-tengah. Kemudian kalau mode, maknanya adalah yang tertinggi. Maknanya data yang tertinggi. Okey. Okay. So mean itu ialah average ataupun purata. So itu yang kamu kena faham dulu. Bila kamu dah faham yang itu, baru kita kata okey, dah faham. So mean itu bukan minimum, tapi dia average. So mean suhu tahunan, okey, bermaksud okey, dia akan ambil maklumat daripada 12 bulan punya 12 bulan punya maklumat data. Okey, contoh macam kita tengok tadi dah. Okey, Januari, Februari, Mac, April, Mei, okey, Jun, Julai, Ogos, semua kan? Kemudian dia ada suhu dia, ada yang 27.9, ada yang 27.7, ada yang 28.6 kan. Jadi untuk setahun itu kena campurkan semuanya. Campurkan semua. Formula dia apa tahu? Okey. Formula dia ialah jumlahkan semua kita kata suhu, okey, bulanan. Jumlahkan semua suhu bulanan dibahagikan dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Sebab dalam setahun. Nampak tak? Jumlahkan semua suhu bulanan, okey, dan bahagikan kepada 12 bulan. Jadi sebab itu tadi, macam kita tengok tadi kan, macam kita tengok yang ini. Okey, kita tengok yang ini. Okey, kan kita tengok yang ini, mean suhu ni. Okey, jumlah ni 27.9, 27.7, 8.6, 29.1. Campurkan semua ini. Okey, jumlahkan semua ini, and then kita divide, kita bahagikan dengan 12 bulan. Okey, so bila kita divide, jawapan dia adalah ini dia, 27.8. So itulah dapat mean suhu tahunan. Boleh faham? Boleh faham? Itu mean. Itu nak kira apa ni? Ini nak kira apa cikgu? Ini nak kira mean suhu tahunan. Mean suhu tahunan. Okey. So mean suhu tahunan kita dah tahu. Siapa yang tak faham tentang mean? So mean tu purata. Siapa lagi yang tak faham? Semua boleh Boleh jelas ya? Okey, kalau jelas, kita pergi kepada, sebab korang kena betul-betul tahu benda ni. Sebab ada memang soalan geografi yang keluar dalam bentuk objektif, keluar benda ni. Sebab tu korang kena tahu. Okey. So ini mean suhu tahunan. Okey. So sekarang cikgu proceed kepada julat. Okey, cikgu proceed pada julat okey. Cikgu proceed kepada julat suhu tahunan. Okey. Okey, baik. Kan? Baik. So kita pergi kepada julat. Okey, julat suhu tahunan pula. Okey, julat suhu tahunan kecil. Okey, julat suhu tahunan kecil. Macam mana dia nak dapat julat? Kita dah belajar bahawa julat ialah suhu bulanan tertinggi tolakkan dengan kita tengok sini. Okey, mean suhu bulanan yang terendah. Tertinggi tolak terendah. Maknanya sebab itu tadi cikgu minta kamu tunjukkan
kat mana suhu yang tertinggi, bulan mana suhu tertinggi. Kita tengok 27.9, 27.7, 28.6. Yang ini April paling tinggi, iaitu 29.1. Okey, yang lain 28, 27, 27. Ini yang tertinggi, the highest one. Kemudian bila kita pergi ke Disember yang terendah iaitu 26.9. 26.9 ini terendah, the lowest. Highest minus lowest. So bila kita dah ambil dua-dua ini, kemudian kita tolakkan. Okey, yang ini tolakkan dengan yang ini. So dapat berapa? 2.2 darjah Celsius. So bermakna julat suhu tahunan, maknanya perbezaan suhu yang tertinggi tolak terendah adalah kecil. Berapa besar? 2 darjah, kadang 3 darjah, kadang 1 darjah Celsius. Maknanya apa? Julat suhu tahunannya kecil. Baik, siapa yang tak faham lagi yang ini? Okey, tak faham bagi tahu. Jangan korang diam. Cikgu boleh explain lagi. Cepat. Faham ke tak? Okey, faham okey, baik. Baik. Itu julat suhu tahunan. Okey, julat dia suhu tahunan kecil. Baik. Untuk julat suhu harian. Untuk julat suhu harian pula, kita tengok julat suhu harian. Okey, julat suhu harian. Yang ini memang dia tak tunjuk sebab apa? Tak ada dalam ni. Okey, julat suhu harian. Baik. Suhu harian, kita akan rujuk kepada apa? Kita akan rujuk kepada waktu. Okey. Baik. So kalau waktu, bagi tahu cikgu, agak-agak kamu, suhu yang paling panas pukul berapa? Bila agaknya waktu siang yang paling panas? Pukul 10 pagi. 10 pagi paling panas. Bukan tengah hari ke? 12 ke? Pukul 1 ke? Kan? Yang paling panas mestilah waktu matahari tegak kan? Matahari tegak. Kalau pagi 10 dia belum betul-betul panas. Tapi betul-betul tengah hari tu, masa matahari tegak tu, pukul 12 sampai pukul 1 kan? Itulah dia waktu tu. Waktu yang kita kata matahari tegak dan paling panas. Pukul 2 atau 3 paling panas. Okey lah, kita ambil lah, tak kisahlah. Pukul 12 ke, pukul 1, masa pergi sekolah, yes. Pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 3. Paling tinggi agak-agak kamu berapa? Biasanya paling tinggi 36.5 darjah Celsius. Paling tinggi. Okey, 36 atau boleh pergi 37. Okey, 37 ataupun 38 darjah Celsius Tapi pernah tak kamu waktu malam kamu keluar? Waktu malam kamu keluar mungkin pukul 12. Mungkin 12 lebih ataupun pukul 1 pagi. Kalau kamu tengok suhu waktu 1 pagi, kan suhu dia paling rendah, betul tak? Sebab paling sejuk. Ya, betul. Ada lagi ke yang lagi sejuk? Pukul apa? Pukul 3. Pukul 4 pagi. 3 pagi. Mungkin ada yang kata mungkin 3 pagi lah. Ataupun pukul 4 pagi. Berapa? Mungkin boleh turun sampai 28. Pukul 1 pagi ni, dia punya suhu terendah dia 28.5. 2 hingga pukul 4 pagi 28.5. Itu yang terendah lah. Lepas tu dia naik balik. Dia naik balik sikit-sikit sampai ke siang. Baik. Jadi bila kita dah dapat suhu 1 hari tu, kenapa tak 16? Kita tak sampai 16. Biasanya kita turun sampai habis kuat pun 20. Kalau 16, dia akan waktu 16 tu dia boleh pergi kawasan-kawasan tertentu macam di Genting Highland ke. Itu kamu punya aircon.
Kita bukan cerita pasal aircon, kita cerita kat luar rumah. Pandai kau ni kan. Kalau nak kira kau punya rumah, memang sampai bila-bila pun 16. Siang pun 16, malam pun 16. Itu pakai aircon, pandai. Ini suhu di luar tu. Aduh, yai. Cerita panjang-panjang kau cerita suhu dalam bilik. Memanglah tak berubah. Apa dah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi, kan, kalau kita lihat waktu siang tengah hari 36.5. Okey, waktu malam ataupun lewat awal pagi 28.5. So, betul Prisha. Boleh pergi 16, tapi kamu kena pergi Genting Highland ke, Cameron Highland ke. Itu boleh lah dapat. Kan. Kalau kat KL memang tak dapat lah. Kan. Jadi 36.5 tolak 28.5. So berapakah perbezaan ini bila kita tolak? So bila kita tolak kedua-dua ini, maka kita akan dapat perbezaan dia 8 darjah Celsius. Maknanya kalau perbezaan dia tu 8 darjah Celsius, means that perbezaan dia besar. So julat suhu harian dia besar. Itu dipanggil julat suhu harian yang besar. Kalau di pantai, dia antara perbezaan 5 darjah hingga 10 darjah Celsius. Tapi kalau kawasan di luar pantai seperti kawasan bandar ke, kan, dia boleh mencecah perbezaan suhu antara 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Maknanya perbezaannya sangat tinggi. Kalau panas betul. Kalau sejuk sangat. Itu dipanggil perbezaan. Itu dipanggil julat suhu harian. So ada 3 komponen yang kita belajar kat suhu ni. So nak tanya, faham ke tak faham? Ada lagi tak yang tak jelas? Tak faham tak apa, tanya, boleh tanya. Faham so itulah perbezaan min, julat suhu tahunan dan juga julat suhu harian. Baik. Kita masuk sikit lagi. Okey, itu tentang suhu. Yang kedua, kita nak tengok tentang hujan. Sebab tadi ada pelajar tanya, cikgu, macam mana dia kira ukur suhu tu guna milimeter? Sikitnya. Bukan kita pernah banjir ke apa semua tak? Dengar sini. Untuk yang kedua, hujan. Negara kita menerima hujan sepanjang tahun. Dan jumlah hujan tahunan di Malaysia adalah kira-kira 2,600 milimeter. Milimeter? Macam mana dikira pakai milimeter, cikgu? Baik. Sebenarnya, untuk mengukur hujan, dia ada satu alat tabung. Tabung. Tabung itu akan dia letakkan di satu stesen, di mana-mana, di kawasan stesen kaji cuaca tau. Dia letak satu alat di stesen kaji cuaca. So apabila hujan je kan, kalau hujan, air yang masuk dalam itu dia akan ambil, dia ukur, dia catatkan. Bukan stesen trigonometri, stesen kaji cuaca. Stesen kaji cuaca tu ada di kawasan bawah-bawah bukit dan sebagainya lah. So dia akan waktu hujan dia akan ada air sikit lah. Ini dia pun tanda. Dia pun tanda hari ni hujan berapa milimeter dia ukur. Dia letak balik. Besok tak hujan dia tak ambil. Besok lagi hujan. Dia kira berapa ni? Ini 0.2 milimeter. Dia catat. Dia buang. Kemudian dia letakkan hari-hari. So bila hari-hari diletakkan, kemudian apabila cukup sebulan dia campurkan. Kemudian bulan depan pula dia buat hari-hari macam tu. Dia ukur pakai satu alat ni. Sebab tu alat ini milimeter. Milimeter. Jadi apabila dia dah campurkan semuanya itu, baru dia tahu jumlah tahunan, maknanya jumlah hujan setahun ini adalah 2,600 milimeter. Maknanya kalau campurkan air tu sikit-sikit, jadi banyak lah.
2,600 mm. Jadi alat itu dipanggil tolok hujan. Alat itu dipanggil tolok hujan untuk mengukur air hujan. Sebab tu dia pakai milimeter. Boleh faham? Okey. So itu sebab dia guna milimeter. Dia guna alat tolok hujan. Baik. So taburan hujan adalah tidak sekata. Maknanya hujan dia tak semua tempat tu lebat. Ada yang lebat, tak sekata taburan hujan tak sekata. Maknanya ada yang lebat, ada yang tak lebat. Okey, ada yang sikit sahaja. Sebab apa? Dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Kalau kawasan di lereng-lereng bukit, hujan dia lagi banyak daripada kawasan bandar. Kawasan bandar tak banyak, tapi kawasan lereng bukit lagi banyak. Jadi dia dipengaruhi bentuk muka bumi. Okey, dan juga tiupan angin monsun. Okey, untuk angin monsun ini, iaitu angin monsun kita ada dua, iaitu angin monsun timur laut dan juga angin monsun barat daya. Kita akan lihat kita akan lihat pada minggu hadapan. Tak boleh tengok hari ni. Tengok hari ni sekarang semua tak faham. Okey, baik. So, kita pun telah sampai ke penghujung waktu kelas. Okey. Jadi kita itu saja yang kita sempat untuk kita buat hari ini. So, kita akan sambung pada minggu hadapan pada hari Ahad, hari dan waktu yang sama. So, kita jumpa lagi. Take care guys, kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum dan bye-bye semua.